Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi hari ini kita masuk kepada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang ke-2 lah. Jadi rasanya ayat ni sonata tu ayat ni lah. Benar nak masuk surah lagi takut sebut salah. Jadi terjemah hariannya, Dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini, ini kitab Al-Quran ini saya ambil daripada terjemah tafsir pimpinan Ar-Rahman lah. Dia kata ini. Dalam banyak-banyak lain lagi dia kata itu. Itu. Zalika tu makna dia itu, bukan ini. Tapi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman apa ni dia kata ini. Tapi tak apa, nanti kita bincang. Lepas ni tidak ada sebarang syak padanya. Tidak ada sebarang syak padanya. Tiada sebarang keraguan padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. La raiba fih hudal lil muttaqin. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dalam kurungnya hendak bertakwa. Okey. Yang pertama sekali kita bicara dari segi bahasa lah. Dari sudut bahasa Alkitab, zalikal kitab, kitab itu. Kitab ni mesti makna kitab. Apa buku tu, kita kata stoko tu tak, ada muka surat, ada kulit, tu selalu kah? Dari segi bahasa mesti gitu lalu kah? Tidak. Alkitab ni dia ada banyak makna lagi. Tak semesti kitab ni makna dia buku, stoko tu tak. Tidak mesti gitu. Dia ada banyak makna. Antaranya banyak lagi. Antaranya kitab ni makna dianya kalau situ saya tulis akad perjanjian antara hamba dan tuannya untuk mendapatkan sejumlah harta dalam tempoh yang tertentu untuk kemerdekaannya. Kitab makna dianya akad perjanjian. Contohnya kita kata seorang hamba dengan tuan dia tak. Seorang hamba, seorang tuan kepada hamba tu. Jadi hamba ni dia nak merdeka lah kira-kiranya. Dia nak merdeka. Jadi dia pun buat perjanjian dengan tuan dia. Kira-kiranya katalah kalau 2 tahun lagi saya boleh cari 10,000 katalah tak. 2 tahun lagi saya boleh kumpul 10,000. Tak. Jadi boleh ke saya merdeka? Hamba tu kata. Jadi tuan tu pun kata boleh. Kalau dalam masa 2 tahun awak boleh cari 10,000 dengan halal lah syarat dia. Awak boleh cari cukup 10,000, awak merdeka. Jadi itu dipanggil hamba hak lagu tu orang panggil hamba kitabah. Hamba kitabah ataupun kitab lah tu. Kitab tu maknanya perjanjian antara tuan dengan hamba. Perjanjian lagu mana? Perjanjian lagu tu untuk mendapatkan sejumlah pitih ke ataupun kita kata sejumlah, tak mesti pitih lah, mendapatkan gapo-gapo. Maknanya kira-kiranya kalau dalam masa 2 tahun tu dia sudah boleh 10,000 katalah. 10,000 tu sebenarnya sikit dah. Kira-kiranya dia sudah pandai bawa diri dah lah hamba tu. Jadi boleh merdeka dah. Jadi hamba tu boleh merdeka, boleh bawa diri. Jadi sepatutnya tuan hamba tu kena wilah. Kena kemerdekaan dia. Kalau hamba tu nak gitu, hamba tu nak lagu tu perjanjian gitu, jadi tuan dia tu sepatutnya kena lah.
Tu. Jadi ayat dia ialah firman Allah. Sebelum daripada tu, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Lepas daripada tu, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi ayat sebelum tu wal yasta'fif, orang hok tak boleh nikah, orang hok tak ada kemampuan nak berkahwin lah. Wal yasta'fif, dia kata dia kena kawal lah, kena jaga diri. Kena jaga diri, tak boleh buat kita kata benda-benda kosi-kosi. Tu orang hok tak ada lagi kemampuan nak nikah. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Kena kawal lah, kita kata kena tahan diri sehingga Allah bagilah rezeki dia. Bukan tahan tak cara dah. Kita kata dan sambil berusaha lah, Allah akan buka pintu rezeki. Hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Seterusnya ni kat sini. Walladzina yabtaghuna alkitab. Kitab situ dia sebut kitab. Dan hamba hok nak kitab. Kitab ni makna buat perjanjian tadi tu lah. Mimma malakat aymanukum. Hamba kamu hok nak buat perjanjian tadi, fakatibuhum. Jadi kamu kena bui. Kena bui perjanjian tu. Kalau dia nak. Kalau dia sanggup, okey, saya insya-Allah saya akan cari dalam masa setahun ni 10,000. Jadi fakatibuhum, kamu kena bui. Jadi dia guna situ walladzina yabtaghuna alkitab. Orang bukan orang hok cari kitab. Ada. Maknanya hamba hok nak bebas dengan cara gitu. Itu maksud dia walladzina yabtaghuna alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab ni juga makna dia nya fardu ataupun wajib. Tu tak mesti kitab setokah tu. Jangan ingat kitab juga setokah boleh balik tu lalu dah. Yang kedua ada makna fardu dan juga wajib. Kitab ni seperti firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ni kepada orang-orang mukmin ni kitab. Maknanya fardu ataupun diwajibkan, wajib. Mawquta, pada waktu-waktu yang tertentu ni wajib. Wajib situ. Kalau kita terjemah buku situ kan. Tak kena lari jauh lah. Sesungguhnya sembahyang tu kepada orang-orang mukmin fardu. Fardu kepada orang mukmin ataupun wajib kepada orang mukmin. Wajib pula situ. Tapi kitab juga dia guna dah. Kitab juga. Yang lepas tu lagi kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kepada kamu, kalau orang Islam lah, kalau jalan hukum Islam, kena wajib melaksanakan hukum qisas. Kutiba juga. Kutiba ni kitab lah. Daripada perkataan pecahan-pecahan daripada kitab juga. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu puasa. Puasa mana wajib? Puasa bulan Ramadan lah. Tapi kutiba. Kutiba ni daripada pecahan perkataan kitab juga. Makna situ diwajibkan ataupun difardukan kepada kamu puasa bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitab ni makna dia hukum. Seperti kata seorang pemerintah, la uqdiyanna bainakum bi kitabillah, kitabullah ahaq. Aku akan buat hukum, aku akan putuskan antara kamu berdua ni. Ada dua orang, kita kata balada, aku akan putuskan dengan bi kitabillah, dengan hukum Allah. Aku akan putus, kata seorang pemerintah. Aku akan putuskan dengan hukum Allah, bi kitabillah. Kitabullah ahaq. Hukum Allah kok lebih patutnya. Aku guna. Putuskan dengan hukum Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna dia ketentuan Allah ataupun qada dan juga qadar. Kitab ni makna dia ketentuan Allah, qada qadar lah. Kita kata dah. Takdir Allah. Ini seperti kata punya ada lagi lepas daripada tu dah. Dia punya kita naknya
Ya ibnata ammi kitabullahi akhrajani, kata penyair. Ya ibnata ammi kitabullahi akhrajani. Wahai ibnata ammi, anak saudara aku. Wahai anak saudara. Kitabullah maknanya ketentuan Allah telah mengeluarkan aku daripada tempat ni. Tu. Allah telah takdir dah aku boleh keluar daripada tempat ni. Kitabullah akhrajani. Tempat gapo tak tahu lah tu. Adalah tu. Syekh ambil separuh je. Okey, tapi situ makna dia ketentuan Allah. Pula kitab. Yang kelima, buku. Yang kelima, makna kitab ataupun buku. Kitab ni makna dia kitab lah ataupun buku. Supaya buku lah. Quran tu. Kita kata stokor tu dah. Tu. Okey, raib. Zalikal kitab la raib. Kitab itu tiada keraguan. Raib ni keraguan. Keraguan tu dia. Maknanya tak tenang ataupun tak tetap dalam hati. Ragu kan gitu kan gini. Tu ragu dah tu. A ke B. A ke B. B kali bukan A pula. Tu. Itu orang panggil raib dari segi bahasa. Ada juga dalam bahasa dia kata raibuz zaman. Banyak dia guna raibuz zaman dalam bahasa Arab lah ni. Raibuz zaman ni maknanya masa tu dipanggil raibuz zaman. Masa apa sebab masa ni tak tetap. Dia beralih semua. Tu masa tu dah. Raibuz zaman, orang panggil raibuz zaman. Ataupun kita kata hok akan berlaku pada hari esok ataupun seterusnya ni kita tak tahu. Tak yakin orang panggil raib. Kita masih ragu lagi. Tu tak boleh yakin 100%. Tak. Yakin 100%. Hidup lagi esok. Tak boleh dah. Kita hidup 100% yakin. Esok ni aku akan hidup. Tak boleh. Tak yakin. Hak akan berlaku ni kita tak yakin. Jadi itu orang panggil raibuz zaman. Walaupun atas kertas tu yakin sebenarnya dah. Atas kertasnya. Perjanjian ini akan apa ni? Berlaku pada tahun 2015. Kira-kira atas kertas tapi tak tahu lagi. Tak yakin lagi yo kok. Ada lagi tu. Bumi ya. 2015 katalah dak. Bagi tak yakin belaka. Jadi orang panggil raibuz zaman. Raib. Okey, habis itu. Menurut pandangan Al-Quran ni kita nak nak mentafsir kadzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin dengan Al-Quran juga. Dengan Quran juga. Gapo dia? Quran royak. Tentang ayat ni. Tentang tapi sebenarnya bukan ayat ni semua. Quran ada mentafsirkan tentang al-muttaqin tu saja je. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Situ je. Hudal lil muttaqin. Dia tafsir tu je. Kan dalam ayat Quran. Jadi ayat ini menerangkan Al-Quran ni adalah petunjuk pada orang yang bertakwa. Kalau nak kira hudal lil muttaqin maknanya petunjuk pada orang yang bertakwa. Makna gitulah. Secara kasarnya makna dia petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi dapat difahami dengan mafhum mukhalafah. Nak tulis mafhum mukhalafah. Bahawa Quran ini tidak menjadi petunjuk pada orang yang tidak bertakwa. Mafhum mukhalafah ni kalau bahasa Melayu kita nak katakan ni. Yang tersirat. Yang tersurat tu hok atas ni dah, atas kertas yang tersirat. Hok sebaliknya lah. Dah. Apa kita kata ginilah. Mafhum mukhalafah ni apa kita kata kalau doktor ke tak? Doktor dia kalau orang leluh kan dia dia nyembuh tu dah. Dia spray tu dah spray. Dia beroyak. Kalau awak leluh awak kena sembuh ke ni? Awak kena kita kata tak? Kena sedup ke ni lah. Doktor kata tak? Kalau leluh kena sedup ke ni. Jadi mafhum mukhalafah ataupun sebaliknya kita berhagap apa? Kalau leluh sedup ke ni? Kalau tak leluh tak payah sedup ke ni? Tu. Nama dah tu kita faham maksud di sebaliknya. Ataupun kalau dalam bahasa Arab dia panggil mafhum mukhalafah lah.
Kalau lelah sujud juga ni. Kalau tak lelah, tak payah sujud lah kira-kiranya. Kalau nak siar, betul ada. Kalau nak siar, makan ubat ni. Nak sembuh banget makan ubat ni. Maknanya kalau mafhum mukhalafah dia nya, kalau tak makan ubat ni enggak, lama sembuh lah. Nak sembuh banget makan ubat ni. Mafhum mukhalafah dia, tak makan ubat ni, lambat siar. Lambat sembuh. Tu. Itu mafhum mukhalafah. Ataupun kalau dalam bahasa kita yang tersirat. Tapi yang tersirat tak mesti nak begitu. Yang tersirat ni maksud di sebalik dia. Kalau dia gitu, jadi sebalik dia lagu mana? Panggil ke dia makna di sebaliknya lah tu. Kalau bahasa Melayu. Jadi dia kata petunjuk pada orang bertakwa. Quran ni petunjuk pada orang bertakwa. Jadi sebaliknya kita faham Quran ni tidak menjadi petunjuk pada orang yang tidak bertakwa. Tu. Kita faham sebaliknya. Jadi gitulah dengan mafhum mukhalafah. Bukti dia nya ada ayat Quran. Bukti dia nya Al-Quran kata, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama." Maksud dia tu baca dia dah. Jadi maksud dia nya kalimat jemuh tu saya malah baca dah. Jemuh tu widah tu. Jadi dia kata qul huwa lil ladzina amanu. Quran ni menjadi hudan, menjadi petunjuk kepada orang yang beriman. Dalam ayat lain dia kata wasyifa, dan juga penawar kepada orang yang beriman. Walladzina la yu'minun, orang yang tidak beriman pula fi adhanihim waqr, dalam telinga dia tu dia kata supaya ada menyumbak fi adhanihim waqrun. Wa huwa alaihim ama, dan dia ni sebagai satu penyakit lah. Kira-kiranya kepada orang yang tidak beriman. Dalam ayat lain dia royak. Mafhum mukhalafah dia tu dalam ayat lain ada. Ke sini. Jadi dia kata kepada orang beriman dia menjadi penawar dan juga petunjuk. Kepada orang yang tidak beriman menjadi penyakit. Tu menjadi penyakit. Dan juga apa ni? Menjadi kegelapan lah. Tu kepada orang yang tidak beriman dalam ayat lain. Itu yang pertama. Ya seterusnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat yang menjadi penawar, ma huwa shifaa', dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Penawar dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Wa la yazidul zalimin, orang-orang yang zalim, la yazidu zalim illa khasara, tidak bertambah kecuali rugi. Itu khasara. Orang-orang zalim ni bertambah juga, tapi bukan bertambah tunjuk, tapi bertambah kau berat. Jadi kau berat. Kau rugi. Quran ni kepada dia. Jadi lagu mana begitu. Kalau kita kata beginilah mudah. Perumpamaan mudah kita kata peta tu. Kita dalam hutan ada peta, ada kompas. Jadi kepada orang yang pandai baca peta, pandai guna kompas tu, ada dia akan jumpa lah jalan keluar dia tu dah. Pohon lama, pohon dekat dengan jalan keluar tu dalam hutan tu, kita kata dah. Tengah hutan. Pohon lama, pohon sapa, lama-lama sapa. Boleh tubi. Tapi bagi orang hok kita kata tak pandai keli betul. Tak pandai guna kompas enggak? Sesak. Nanti. Dia jadi kau sesak lah. Balik tu. Masuk dalam. Orang kau tubi. Dia masuk dalam. Jauh pergi. Nanti. Gitulah. Wala yazidul zalimin illa khasara. Quran juga. Tapi kalau orang-orang yang beriman ni dia jadi rahmat. Jadi penawar pada orang yang beriman. Kalau bagi orang kafir, orang zalim, kau berat. Jadi kau sesak. Dalam ayat lain. Jadi betul lah dia kata sini, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa
Dok dah. Jadi lagu lain pula. Orang tidak bertakwa, orang zalim, orang tidak beriman, jadi kan? Jadi kau berat. Seterusnya ayat Quran lagi, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang bermaksud dan apabila diturunkan sesuatu surah dari Al-Quran maka saya ambil maksud lalu dah. Bila Quran turun, lepas tu adalah orang yang munafik. Orang munafik dia pun royak lah. Bila surah-surah Quran turun, orang munafik pun bila-bila nganyi lah, bila-bila buat nganyi. Dia pun kata, dia tanya puak-puak dia. Turun dah. Turun dah surah. Jadi dalam ramai-ramai ni ada jadi kau tambah kau iman. Tu dia. Jadi kau tambah lah ni kira-kira ni. Iman puak-puak ni. Turun dah pula so. Turun so pula. Dia kata turun pula suruh. Jadi kau kuat ni kira-kira ni puak-puak ni. Jadi dengan mengejek. Kita kata dah. Sedangkan puak-puak tu, orang-orang beriman tu, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum iman. Memang tambah sungguh. Dengan turun ayat Quran ni dia jadi kau kuat. Memang kau kuat sungguh. Tapi puak-puak tu buat ngejek lah kita kata dah, buat nganyi. Buat munafik tu buat nganyi. Tunggu dah, pulak tunggu. Kira-kiranya kau bisa dah ni buat ni nyanyi dah. Dan memang kau bisa sungguh. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum iman wa hum yastabshirun. Dan mereka ni memang gembira. Orang-orang beriman ni memang suka. Menanti-nanti ayat Quran itu turun. Lepas tu amal ladzina fi qulubihim marad, orang dalam hati mereka ni ada penyakit. Maknanya orang-orang munafik tadilah. Fi qulubihim marad. Depan ni kita akan jumpa orang munafik ni fi qulubihim marad, dalam hati dia ada penyakit. Jadi ini orang munafik. Orang dalam hati dia tu ada penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Kau tambah. Tapi tak ada je maksud tu suka tu. Kau tambah sakit dah. Ada nyakit dah jadi kau tambah sakit. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. Apa tu mati dalam keadaan kafir. Jadi itulah. Maknanya orang hok munafik, orang hok kafir ke apa ni tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh guna panduan Quran. Kalau guna kau berat. Habis itu. Mau ada lagi tak? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu akan menambahkan kedarhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Jadi kau durhaka, kau kufur. Ayat Quran kau tu pokok ni jadi kau kufur, kau durhaka. Okey, habis ini. Seterusnya kaitan ayat ini dengan ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia tu apa mana? Ayat sebelum dia tu kira-kiranya akhir surah Baqarah lah. Jadi apa kaitan ayat ni? Dengan ayat sebelum dia ni. Akhir surah Baqarah tu. Jadi akhir surah Fatihah. Jadi akhir surah Fatihah tu kita ada minta ni, saya royak maksud yang lalu lah. Kita ada minta kepada dia, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bagilah petunjuk pada kami kepada jalan yang lurus. Kita nak jalan yang betul. Ihdina. Situ tu kita minta. Kita tak si mengikut orang-orang hak Tuhan benci. Kita juga tak si mengikut orang-orang hak sesat. Kita minta tu. Lepas tu dia marilah ayat ni. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ni. Nak apa ni? Nak kita kata jalan yang benar ni. Semua mustaqil. Ni guna pedoman kita ni. Guna panduan hak ni lah. Hudal lil muttaqin. Kita ni zalikal kitab la raiba ni. Inilah panduan hak tak ada ragu. Nak menjadi petunjuk pada kamu ni. Guna ni. Seolah-olahnya begitu. Tu kaitan dia. Lalu Tuhan pun kira-kiranya sudah perkenan dah lah tu. Dia sudah perkenan dah. Dia tidak kata kita minta
nak jalan yang lurus, tak si jalan orang murka, tak si jalan orang sesat. Cari sendirilah kalau gitu tak. Saya kata cari sendiri. Jadi nak agama tu. Kita nak tu. Tapi nak lagi mana? Waktu tu kena usaha sendiri. Tidak gitu. Maknanya kalau nak ni ada panduan dia ni. Tu yang bunyi. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ni petunjuk dia ni. Ni pedoman dia. Ni panduan dia. Minta kita minta nak kita ni panduan. Minta nak dia. Minta nak tobik dalam hutan, sesat dalam hutan. Minta nak tobik. Orang tu pun ni panduan dia. Wi betul, wi kompas. Tu. Bui. Ajar pula si ajar dah. Wi nabi, waktu nabi tu nak ajar lah tu. Nak ajar cara nak guna apa ni Al-Quran tu dah. Nak ajar cara nak guna kompas. Ajar pula. Wi orang tu nak ajar lagu mana ni? Nak tengok peta ni lagu mana, nak baca peta, nak tengok kompas ni. Ajar. Ajar dia ni. Dia nak tubik ni. Nak tubik dalam hutan. Wi pula. Tu. Jadi lagu tu. Itu kaitan dia dengan ayat sebelum dia, iaitu akhir surah Fatihah tu. Hak kita minta ihdinas siratal mustaqim, tu yang berkata ni lah. Inilah hidayahnya. Dalam kitab ni. Okey. Seterusnya menurut hadis para sahabat dan ulama. Sebenarnya banyak lagi tapi gitu-gitu jelah riwayat ada. Tidak apalah. Ibn Mas'ud kata hudan tu dia, hudan ni cahaya. Al-muttaqin ni orang yang beriman. Bukan orang bertakwa, orang yang beriman. Ibnu Jarir mengatakan daripada Ibnu Abbas, hudal lil muttaqin, katanya bagi orang-orang yang beriman takutkan syirik dan juga berusaha mentaatiku. Hudal lil muttaqin. Muttaqin ni lagu mana? Orang hok takut syirik, orang hok berusaha nak taat kepada aku. Lepas tu cuma muka dia royak lil muttaqin ni dak petunjuk pada orang bertakwa. Tapi tak ada lagi ciri-ciri orang bertakwa tu depan ni baru dia royak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ayat selepas daripada ni baru dia royak ciri-ciri orang bertakwa dak. Jadi saya tak simpan banyaklah dak. Ciri-ciri orang bertakwa tu sebab lepas pada ni baru ada. Cumanya adalah moga jupodoh lil muttaqin, jupodoh muttaqin tu. Jadi adalah sahabat Nabi, sahabat dia tanya kepada Abu Hurairah. Ada seorang tu tanya kepada Abu Hurairah, dia tanya, takwa ni gapo? Lagu mana takwa tu? Dia tanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pun kata, mu biasa lalu jalan hok duri, hok ada duri. Jalan hok ada duri, hok ada kita kata rintangan lah. Dak. Biasa lalu duk jalan lagu tu. Abu Hurairah tanya. Orang tu pun kata, biasa lalu. Jadi pernah lalu lah. Jalan gitu dah. Abu Hurairah bertanya lagi. Lepas tu mu buat lagu mana? Kalau mu lalu jalan lagu tu. Jalan hok ada duri tu mu buat kan? Orang tu pun kata, kalau aku lalu jalan hok gitu gak. Kadang-kadang aku ngelok. Ada duri tu dak. Kadang-kadang aku ngelok duri tu. Kadang-kadang aku lakuh. Aku lopak. Kadang-kadang aku ngundu. Tu dah. Maknanya takut kita kata dengan cara ngelok, dengan cara kita lopak, dengan cara kita ngundu. Lepas tu Abu Hurairah orang tu kata gitu. Abu Hurairah pun royak. Itulah takwanya. Takwa tu lagu tu lah. Lalu jalan hok duri. Lagu mana kita nak buat? Kita ngelok, lakuh, ngundu, nopak. Tu takwa dah tu. Lari daripada hak Tuhan, lari. Itu takwa. Secara asasnya begitu dah. Jadi dalam kitab tafsirnya banyak. Banyak kok sebut kelebihan orang bertakwa ni, dia sebut lepas habis sebut ciri-ciri orang bertakwa. Ada banyak juga dia sebut kelebihan orang bertakwa dulu. Ciri-ciri dia tak sebut lagi. Sebab apa? Sebab tak masuk lagi. Ayat hok apa ni? Ayat hok royak tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang bertakwa tak masuk lagi. Cumanya dia nak royak kelebihan dia dulu. Kelebihan orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa ada lagi.
Sebab apa? Sebab setengah-setengah kitab ni, setengah-setengah kitab tafsir ni dia apa kita kata goyak keistimewaan kita pun jadi nuk. Ciri-ciri orang bertakwa ni dia boleh gini. Tak royak lagi benda tu gapo dah. Lagu mana pun tak royak, cumanya royak pedah dia dulu. Lagu tu lebih orang nuk lagi. Orang jadi tertarik lagi. Sebab apa? Sebab kita royak pedah dia. Tu benda yang tak royak lagi. Pedahnya kita kata pitih akan bertambah. Katalah dak. Sebenarnya nak jual insurans tapi tak royak lagi dak. Nak jual insurans dak. Mari juga. Memang kerja dia lagu ni. Kayo tak nak mari dengan kereta. Orang tengok tu pedah dia tu. Pedah dia. Benda yang tak tahu lagi dia nak royak gapo dak. Sebenarnya gapo dia buat tu dak. Mari tu dengan penampilan bergaya, dengan kereta mewah. Dengan pakaian kemah tu dak mari. Cara nak menarik tu. Nak menarik kita kata pelanggan. Nak biar orang tertarik. Mari pula royak dak. Pitih tidak akan hilang. Tambah semacam ni supaya kita kata supaya nyipeh. Pitih tak habis nyipeh. Kalau kita guna tu kita tak habis. Tak khabar habis. Nak pitih. Hon ni tak khabar tapi ada. Pitih tak ada. Royak ada. Keistimewaan dia gitu gini. Jadi sebenarnya kena buat gapo saya ni. Baru dia beroyak. Lepas ada tu baru tu ambil buku. Baru tulis tu. Catat dia gini. Sebenarnya gone ni. Kita sebenarnya kena goreh ni dulu. Goreh. Dah. Pedah dia royak habis dah. Ni dia gini. Jadi nak kan dah. Mudahnya goreh ni. Tu. Jadi banyaklah juga kita tafsir dia royak kelebihan dulu. Kelebihan orang bertakwa. Orang bertakwa tu lagu mana? Tak ada lagi. Kelebihan dia. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Quran itu sendiri. Yang pertama orang bertakwa ni mendapat petunjuk lah. Banyak sebenarnya dalam Quran ni. Ni saya ambil. Sebenarnya banyak lagi. Mendapat petunjuk. Orang bertakwa ni mendapat petunjuk. Hudan lil muttaqin. Ni. Sebab dalam ayat ni lah. Itu bersama. Hak kedua, mendapat pertolongan Allah. Dalam ayat Quran kata innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah ni bersama dengan orang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Bila Allah duduk sekali kat kita kata. Dia tolong kira-kiranya moga dia duduk sekali dengan kita. Tu. Takut gapo yang kita kata dah. Dia duduk sekali dengan kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Tapi dia sebut situ ittaqau, bukan innallaha ma'al ladzina amanu dah. Beriman dah. Ittaqau ni sebenarnya dia tinggi lagi. Daripada beriman sebenarnya dia capu lagi. Saya ada royak sebenarnya sikit. Pasal takwa tu. Tak apalah beban ni. Yang ketiga mendapat perlindungan Allah. Wallahu waliyul muttaqin, wali. Dan Allah itu waliyul muttaqin. Wali ni kita kata pelindung lah. Penjaga. Tu wali. Tu. Allah jadi jaga dia. Melindungi dia. Wallahu waliyul muttaqin. Muttaqin juga tu. Yang keempat, dikasihi Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah ni sayang kepada orang bertakwa. Tu banyak orang bertakwa ni. Kelebihan dia. Allah sayang. Mana lagi Allah suka. Allah lindung. Allah bersama dengan dia. Tu. Apa dah tu? Mendapat pengampunan daripada Allah. Allah ampunkan pula dosa dia. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum in tattaqullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kita cuma bertakwalah dulu. Sebab payah juga nak terjemah takwa ni. Kita tak payah. Orang bertakwa ni. Bertakwa agak kalau sendiri orang terjemah, orang royak. Kalau secara asalnya dah. Kita kata takut. Tu, hak tu asal dia takut. Takwa ni takut. Takut ke apa?
Kita kata takut pada ni aku Allah, itulah asas dia nya. Takwa ni maknanya takut. Hak tu mana asas. Jadi Allah ni in tattaqullah, kalau kamu takut kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan bagi petunjuk kepada kamu, wa yakfir ankum sayiatikum, dan akan menghapuskan dosa-dosa kamu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampunkan kamu. Allah ampun lagi. Tu 5. Dikeluarkan daripada kesulitan dan diberi rezeki daripada sumber yang tidak dijangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rasanya ramai tahu ayat ni. Ini orang panggil ayat 1000 dinar ke apa. Gantung juga dak. Tinggi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu. Orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi kepada dia jalan keluarlah daripada segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang dia tak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada depan gitu. Oh ni. Ayat ni ingat. Ada poli, ada roblok depan dak. Katanya tak ada rotek baca ayat ni. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, baca dak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Habis baca tu kan, betul lalu tu polis tak nampak dah. Polis nak tutup dah. Tak si tengok dah. Kita betul lah aku baca ayat ni. Mujur dah. Ni ayat 1000 dinar, mujur baca ayat ni dah. Jadi tak kena sama. Gagal ayat dah. Kitanya tak tahu setengah mana dah, tapi dia kata sini wa may yattaqillah dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah dulu. Tu dah. Kita limpah pada tu baru. Yo kali baru jadi, baru nak percaya. Baru nak percaya, baru nak takut. Orang takut dulu. Baru Tuhan bagi rezeki pada dia dah, daripada sumber yang dia tidak seko, dia tidak jangka. Mari. Tu ayat 1000 dinar. Seterusnya yang ketujuh, dipermudahkan segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan bagi dia segala urusan dia. Jadi mudah. Segala urusan dia. Yaj'al lahu min amri yusra. Okey. Itu yang ke-7. Yang ke-8, mendapat pengampunan dan juga pahala yang besar. Tadi dia ampun je. Dari hak tadi. Hak nombor berapa tadi? Nombor 5. Hak nombor 8 ni, dia ampun dan juga bagi pahala pula. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, dan bagi pahala yang besar. Ampun so, lepas tu bagi pahala yang besar pula. Wa yu'zim lahu ajra. Nombor 9, amalan diterima. Orang yang bertakwa ni amalan dia diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. 10. Termasuk dalam kalangan orang yang berjaya. Berjaya lah kira-kiranya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Kalau bertakwa, berjaya lah kira-kiranya. Kira-kiranya. Sebelah, mendapat kebahagiaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka ini mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Tak bahagia tu lagu mana? Tidak bertakwa ke? Tak bahagia di dunia. Akhirat sakit ke dah dunia. Tak bahagia tu kan? Tak bahagia semua tu. Gitu kata. Jadi tidak bertakwa lah dia tu. Ada peringkat-peringkat dia pula bertakwa ni. Yang ke-12, dimasukkan ke dalam syurga. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Tuhan janji, innalil muttaqin.
Orang yang bertakwa ni di sisi Tuhan mereka ada syurga yang penuh nikmat. Muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Tu. Yang ke-13 terselamat daripada api neraka. Masuk syurga, terselamat daripada api neraka. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selamat mana? Selamat daripada api neraka lah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Jadi banyak dalam Quran ni dia sebut orang bertakwa ni tak macam-macam lah. Sini 13. Sebenarnya banyak lagi. Selamat daripada neraka, masuk syurga, Tuhan saya, berjaya. Sini royak sikit lah. Royak sikit. Mengikut Imam Ash-Shirazi Al-Baydawi. Dalam tafsir dia, tafsir Baydawi lah. Dia kata takwa ni ada 3. Takwa ni ada 3 macam. Takwa ni kita kata ada hok peringkat tinggi, ada peringkat rendah. Jadi hok ni kira-kiranya dia bagilah pada 3 macam. Yang takwa hok pertamanya menjauhkan diri daripada masuk neraka lah. Dan azab hok berkekalan. Tu. Kira-kiranya kita ni tak mesti masuk neraka hok berkekalan. Kita beriman. Beriman saja. Takut juga, takut kau neraka. Hok tu yang takutnya. Takut kau neraka hok mana? Hok berkekalan. Neraka sementara tak takut. Tu. Jadi maknanya kita buat maksiat lah juga. Buat dosa, buat macam-macam lah kita kata dah. Buat belaka. Takwa ke duk? Takwa juga. Takut juga, cuma yang takut azab kekal, tak mesti kekal je. Maknanya dia Islam lah, ke mana pun. Dia Islam. Bila dia Islam, bila dia mengucap tu maknanya dia sudah tidak kekal dah dengan aku. Bila lagu tu dia takut juga tu. Takut kekal dengan aku. Takut kekal dengan aku. Bukan takut neraka dah. Neraka yang tak takut, takut kekal je. Azab yang kekal. Maknanya kau lain dia buat belaka. Kita kata agama belaka lah dah. Hak haram pun agama juga. Maksud tu tak kira lah kita kata dah. Tak kira. Tak cara dosa pahala. Tu asal ke tak kekal dah, tak apa dah. Aduh. Ngelah-ngelah pun masuk syurga. Kita kata ngelah-ngelah. Menggoyak dah orang kafir yang sebenarnya kekal dalam neraka ni. Orang selagi dia tu Islam dia tidak akan kekal. Selagi dia ngocak dia tidak akan kekal. Jadi agama belaka lah kita kata. Tu. Dia takwa juga, takut juga, takut hak kekal. Takut azab yang kekal. Itu hak pertama. Seperti firman Allah Taala wa alzamnahum kalimatat taqwa, alzamahum kalimatat taqwa. Kami kukuhkan pada mereka ni kalimah takwa. Islam dalam dia tu kemah. Kukuh doa tu. Tak boleh gila kita kata dah. Percaya kepada Allah, percaya. Memang percaya. Tu. Hak tu je. Itu hak ada terkandung dalam la ilaha illallah tu dah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Tu memang kemah dah masa itu dah. Cuma hak lain tu kan. Kita kata tak kira. Tapi hak tu kemah, tak seroyak ke apa dah. Tak terima. Tu royak tu ada kena sembah ke lain. Tu tak boleh, tak terima tu waktu tu. Tapi ke lain engkau apa berlaku. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Kalimat taqwa ni dalam tafsir lain dia kata kalimat tu tauhid, kalimah tauhid. Tauhid tu ada dah, la ilaha illallah dalam diri dia tu sudah ada dah. Hak tu je hak kejap. Tak gogek dah kita kata dah hak tu. Walaupun kita kata tak sembahyang, tak puasa ke apa, tapi hak tu tak boleh nak unggah dah. Wa zamahum kalimat taqwa tu peringkat pertama. Peringkat yang kedua menjauhkan diri daripada segala dosa lah. Walaupun dosa kecil. Sama ada dengan kita buat ataupun dengan kita tinggal. Kalau kita buat dosa, ataupun kalau kita tinggal dosa. Kalau kita tinggal dosa ke dia mudah kita kata sembahyang. Kita tinggal dosa. Kalau kita buat dosa, contohnya kita kata buat benda tu haram dosa. Jadi dengan cara tinggal ataupun dengan cara buat, dia tak buat dah tu, lepas tu hak dosa-dosa kecil pun dia tak buat. Ni hak peringkat yang kedua. Ni kira tinggi dah ni. Inilah yang dimaksudkan dengan firman-Nya walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau orang kampung tu, orang di kampung tu amanu, beriman, wattaqau. Wattaqau ni yang kedua, jaga.
Jaga belakang tu lagi dia tak buat. Tu suruh dia buat. Tu. Jaga belakang wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka barakat, berkat, ada keberkatan lah, minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Akan berkat lah kita kata. Akan berjaya lah puak-puak tu. Puak-puak hak, puak-puak kampung hak amanu wattaqau. Kita kata penduduk hak amanu wattaqau akan berjaya. Itu yang kedua. Tiga hak molek dah tu. Takwa molek. Jadi lagu mana ni takwa ni dia ada peringkat-peringkat. Kalau kita kata dia suka dah. Sedap. Sedap ni pun ada macam-macam sedap. Ada sedap. Tak mesti makan ni saja. Ada sedap kita. Sedap lah orang kata sedap. Ada sedap hok siapa kita tak boleh lupa. Oh sedap. Kalau lalu situ kita nak terus lagi. Situ. Sedap. Sedap pun ada peringkat-peringkat. Sedap. Begitu ikut seronok kita kata. Gembira hok. Hok kita tak boleh royak lagu mana tu. Ada, mesti ada tu. Masing-masing ada. Satu ketika hok kita gembira siapa kita tak boleh royak lagu mana tu. Satu ketika tu. Hok tu lah paling gembira sekali. Tu satu. Ada ikut gembira juga kita kata dah. Ke dia. Tengok tiap-tiap bulan gembira semacam dah. Dah. Tengok dalam apa ni dalam bank, masuk dah gembira. Bulan depan masuk dah pula. Gaji dah. Gembira pula. Gembira juga tapi gembira biasalah kita kata gembira berulang semua kita kata, tapi gembira kah? Gembira juga. Suka kah? Suka juga. Tapi ada hak suka hak gembira hak kita tak boleh royak. Ada satu ketika ada. Tu hak siapa kita tak boleh lupa. Tu. Gembira hak lagu tu. Ada juga. Begitu juga takwa ni. Sebab tu kita kata peringkat tu dah. Takwa juga. Cumanya peringkat ni. Ni takwa juga cuma peringkat ni. Yang ketiga, menjauhkan diri daripada perkara yang akan menyekat dan menyibukkannya daripada membuat tuntutan agama. Hak ni hak tinggi sekali. Kata Imam Baydawi. Hak ni lah yang dimaksudkan dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kira-kiranya kita kata lagu mana nak royak payah juga. Dia. Contoh mudah kita kata hak membuat tuntutan agama ni, katalah dia ni boleh nulis. Nulis kita kata pandailah nulis. Buat novel boleh. Buat novel dak. Mungkin dia bisa nulis dak, tapi kalau dia buat novel, kalau dia nulis kalau dia menceburkan diri dalam dunia novel ni kak kita kata dak, dia akan jadi tak buat. Kita kata hok kalau dia sepatutnya boleh buat lebih bagus lagi, dia jadi tak boleh buat dah lah. Sebab dia sudah menceburkan diri dia dalam dunia novel ni dah. Jadi dia tak boleh buat. Bila lagu tu dia pun tak sih. Novel tak sih dia. Sebab dia nak buat hak lebih baik lagi. Tu. Nampak tak? Kira-kiranya kalau dia tumpu, kata dia boleh. Benda harum kita kata, bukan dosa dah. Nulis novel tak dosa, kita kata hak molek lah, tak dosa. Tapi kalau dia tumpu pada gol lain, dia bisa juga. Dia tumpu pada gol lain, dia boleh. Jadi dia tinggal hak tu. Nulis novel dah. Kata dah. Sebagai contoh. Inilah hak tinggi sekali. Dia buat tak dosa tapi dia tak sih. Sebab apa? Sebab hak tu akan menyekat dia daripada nak buat tuntutan agama lain lagi. Hak besar lagi. Tu. Nampak tak? Kita kata dia gimana? Pitih dia tu dia nak pitih dia kita kata tak nak dia kita kata nak pergi jalan boleh ke tak nak guna untuk diri sendiri lah kita kata boleh, harus, bukan kita kata dosa. Nak pakai ke dia contoh mudah, kita kata nak pakai kereta besar boleh ke tak? Boleh. Tak kereta mewah boleh dosa tidak. Tapi dia tak sih. Apa sebab kalau dia buat tu akan menghalang dia daripada buat orang yang besar lagi. Katalah pitih tu kalau dia guna untuk tuntut agama besar lagi, dia boleh guna jadi dia tak siap tu. Tu. Walaupun kalau dia buat tak dosa. Tu. Itu orang panggil ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Tu. Itu. Itu inilah kalilah kata Imam Syirazi ni. Dia kata inilah kali itu lagu tu. Walaupun harus dia boleh buat tapi dia tak sibuk. Sebab sekak hak lain. Hak besar lagi. Tuntut agama besar lagi jadi tak boleh buat. Habis itu. Persoalan yang pertama, persoalan bila sini dia terima ini. Dalam banyak lah kita kata itulah apa sebab zalika ni mana dia itu. Sebab apa? Quran ni muka kita duk baca sepatutnya depan kita ni kan ni lah Quran ni. Kita ni tak ada keraguan dalam dia. Sebab apa dia kata kitab tu? Kitab tu mana? Kita kata tak mana tu nya. Zalika tu makna dia itu. Sepatutnya kita ni lah. Tak ada keraguan. Tapi apa dia kata itu? Zalika. Zalika tu memang tak lagi dah itu dah. Jadi itu tu ni dalam kita tafsirlah. Saya kutip hak ada. Jadi dia kata itu tu sebab makna dia agung. Quran ni agung, seolah-olahnya besar. Itu besar, benar besar kita kata depan kita kata ni. Ni. Kita kata tu ada besar. Tunjuk tu agung jadi hebat kan. Quran ni kita kata benda yang hebat. Walaupun kita kata depan kita tapi kita kata dia ni sesuatu yang hebat, yang agung. Jadi kita sebut dengan tu. Tu makna dia agung lah tu. Makna dia besar, makna dia hebat. Sebab tu kita sebut tu. Kalau kita sebut ni tidak apa dah kecil dah. Yang ni kalau pebukit besar depan kita nak kata ni lah. Tak kata ni dah, kita kata tu. Tu besar. Dia tu. Itu yang pertama. Ataupun apa dia kata tu, kitab tu. Sebab kitab tu dia turun daripada langit ke bumi. Turun daripada langit ke tinggi. Kitab tu lah. Kitab tu maknanya kitab turun tu daripada langit ke bumi. Tu. Tiada keraguan di dalamnya. Petunjuk pada orang bertakwa. Hak mana? Tu. Hak turun langit. Tu. Sebab tu kita tunjuk tu. Sebab tempat dia tu tinggi. Ataupun kerana ia ada bersama dengan Nabi. Kitab tu kira-kira yang mana? Hak sekali dengan Nabi. Kita tunjuk, kita isyarat kepada kitab itu ialah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Kitab mana kitab tu? Kitab hak sekali dengan Nabi tu lah, Quran tu. Hak turun ke Nabi tu. Hak turun ke Nabi tu. Hak ada dengan Nabi tu. Tiada keraguan. Hak dengan kita ni, hak tu hak apa ni? Kita kata kopi-kopi dia dah tak. Tapi asalnya hak dengan Nabi tu. Hak tu tak ada keraguan. Kita hak dengan Nabi tu. 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 Ataupun ni sebenarnya tak apa kuat. Sebenarnya mengisyaratkan kepada kita hak ada di Lauh Mahfuz. Asalnya ada dah di Lauh Mahfuz. Hak ada dalam Quran ni. Di Lauh Mahfuz. Hak tu asal dia. Jadi sebab tu dia kata kitab ni Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz tu kepada Jibril, lepas tu kepada Nabi. Asalnya di Lauh Mahfuz. Jadi sebab tu kita kata tu. Tak kan Lauh Mahfuz tu ni. Lauh Mahfuz tu lah. Kata Al-A'sam dan juga Ibnu Kaisan. Apa kitab tu? Kata Al-A'sam dan juga Ibnu Kaisan. Jadi dia kata sebelum daripada turun turun surah Baqarah ni ada dah surah-surah lain hak turun. Surah-surah lain tu turun dah. Jadi surah Baqarah ni bukan surah hak mula-mula. Bukan mula-mula turun surah Baqarah ni. Surah-surah lain tu turun dah. Jadi orang-orang kafir masa tu dia pun dia ragulah. Dia tak percaya. Dia kata ni bukan hak ni. Hak ni hak Nabi buat ni, dia tak percayalah ni hak turun daripada Allah, dia tak percaya. Ni wahyu, tak percaya. Surah-surah sebelum tu. Lepas tu turunlah surah Baqarah ni. Surah Baqarah ni pun ya. Surah Baqarah ni pun kata kitab tu
Iaitu mana hak turun dah sebelum tu. Turun dah sebelum tu hak tu tiada keraguan padanya. Isyarat kepada mana? Isyarat kepada hak turun dah. Tu. Iaitu surah-surah tu hak mu ragu tu, kamu ragu tu sebenarnya surah-surah tu tak ragu. Tiada keraguan padanya. Tu maksudnya tak ragu tak mana? Hak tu. Hak turun dah tu. Itu maksud dia. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, orang yang tak percaya kepada agama dia Tuhan ada kata. Apa kata? Quran ni tak ada ragu. Kami ragu ni. Dia kata, mana tak ada keraguan padanya. Ni kami ragu ni. Ni kami tak percaya ni. Kami suruh ragu ni. Sebab apa? Dia kata begitu pula. Dia kata tak ada keraguan padanya. Ni kami ragu ni. Jadi yang dimaksudkan dengan tiada keraguan padanya iaitu tak sepatutnya orang yang kaji tu dia ragu dah. Tak sepatutnya. Kalau dia kaji tak ragu. Kalau dia berhati molek dia tidak akan ragu. Bukti dia nyugur dia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tuhan kata dah, kalau mu ragu, mu mari satu surah. Dan siapa lain ni tak boleh mari. Jadi tak boleh ragu dah kira-kiranya. Depan ni akan ada. Dia kata dah, kalau ragu, mu mari satu surah. Buat satu surah. Jak dulu siapa lain ni tak boleh buat. Jadi kira-kiranya tak boleh ragu. Tu mafhum mukhalafah dia. Mafhum mukhalafah. Kalau mu ragu, mu mari. Buat. Kita kata cabar, bukan cabar orang lon ni ya. Jangan gitu lagi tu cabar dak. Ragu buat satu surah. Walaupun pendek surah. Inna atau inna dak. Lawa kita kata dari segi ketepatan dari segi cukup belaka lah kita kata cukup lekat nak buat tu boleh. Tapi jadi macam-macam, jadi tak sedap, jadi tak cukup lekat, jadi tak kena dengan realiti. Nak buat tu boleh. Tapi nak standing tak boleh. Apa tu lagi nak lebih. Dak. Jadi kalau lagi tu mafhum mukhalafah dia, kalau mu ragu, mu mari. Dah tak boleh mari. Tak boleh ragu lah. Tu mafhum mukhalafah. Jadi ragu tu ragu diri dia. Quran ni tak ragu. Quran ni tiada keraguan. Hak ragunya orang tu. Orang tu. Ragu. Nampak tak? Hak sebenarnya ada keraguan, tak ada. Kita kata gini lah. Orang kata Allah ni ada anak. Allah ni Tuhan ni sebenarnya tidak so. Ada Tuhan pok, ada Tuhan anak. Tidak. Hak sebenarnya ya kau Tuhan lagi tu sebenarnya dia. Orang kata dia tu lah. Dia tu sebenarnya. Dia. Bukan Tuhan tu sendiri. Tuhan tu begitulah. Tuhan tu tak esok. Al-Quran ni tak ada ragu. Hak ragunya dia tu. Hak masalah dia. Bukan Quran ni. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bapa Quran ni menjadi petunjuk pada orang bertakwa aja. Petunjuk pada orang bertakwa. Kata Quran ni hudan linnas pada manusia. Bapa petunjuk pada orang bertakwa aja. Jadi sini yang pertama sekali kita kata bapa dia ayat sini petunjuk pada orang bertakwa. Jadi orang tidak bertakwa tak boleh lah petunjuk ni. Kalau baca Quran. Jadi sini yang pertama apa dia sebut orang bertakwa, dia tidak sebut orang beriman. Petunjuk pada orang beriman. Petunjuk pada orang Islam. Kata dia sebut petunjuk pada orang bertakwa. Nak ayatnya orang bertakwa ni hak apa ni? Hak paling terpuji lah, hak paling molek. Tu takwa tu paling molek. Sebab tu dia kata petunjuk pada orang bertakwa. Itu yang pertama dia nak puji. Nak puji orang bertakwa. Sebab tu dia sebut orang bertakwa. Yang kedua, sebabnya hak boleh ambil manfaat daripada Quran ni. Siapa dia? Orang kafir boleh ke ambil manfaat? Tak boleh. Orang kafir tidak boleh ambil manfaat daripada Quran ni.
Sebab ayat-ayat sebelum ni kata orang kafir ni jadi lagu mana? Jadi kau sesat. Wala yaziduz zalimin illa khasara. Kau rugi, kau bertambah rugi. Tu. Hak boleh ambil manfaat ialah orang hak bertakwa lah. Gitu supaya kita kata begini lah. Dalam kitab tafsir ada kata hidayah ni boleh jadi Quran ni boleh jadi petunjuk kepada orang bertakwa aja. Contohnya kita kata orang tu kita kata buah gapo. Buah ataupun sayur-sayur lah. Dak. Kalau orang tu tubuh dia molek. Orang tu tubuh dia molek. Kalau dia makan sayur, makan buah akan jadi hasil yang molek lah. Jadi menambah ke vitamin untuk dia. Untuk tubuh orang tu, menambahkan tenaga untuk tubuh orang tu. Menambahkan apa lagi? Menambahkan mana-mana ada dalam buah tu, zat-zat ada dalam buah tu akan jadi manfaat kepada orang tu lah. Orang yang sihat tu, tubuh yang sihat tu. Gitu. Tapi kita kata sebaliknya, kalau orang tu sakit. Orang tu sakit. Kita kata sayur gam. Kata sayur bayar ni orang kata sejuk tu. Sayur bayar ni sejuk. Jadi kalau orang tu kita kata sakit gam tak boleh makan sayur bayar. Sudah. Sayur gam. Ada orang nyakit kita kata dah. Tak boleh makan sayur bayar. Kalau dia makan kau bukan nyakit dia. Tu. Sedangkan sayur bayar ni ada vitamin-vitamin dia. Ada manfaat-manfaat dia. Tapi orang tu kalau makan kau berat. Tu. Nampak tak? Sebab itulah sebab kita kata Quran ni orang hok bertakwa ni bertambah. Keimanan dia. Orang beriman jadi kau kemah lagi. Kalau orang hok sakit, orang tak boleh terima, jadi kau berat. Tu. Nampak tak? Kita kata gapo? Ubak lah, tak mudah ubak. Kalau tubuh tu tubuh yang molek, dah. Tubuh yang kita kata cukup lah dah. Kalau dia makan ubak, kalau dia makan vitamin. Vitamin tu akan bagi dia. Kok mana-mana perlu lah kita kata dah. Pada vitamin tu. Kalau vitamin tu sepatutnya bagi kita kata ubak tu sepatutnya menambah ke vitamin C, kalau dia makan jadi tambahlah vitamin C dia. Jadi tambahlah gagal dia dalam tubuh dia. Kalau ubat tu sepatutnya menambah ke gagal dia dalam tubuh dia, jadi bertambahlah gagal dalam tubuh dia. Tapi sebaliknya kita kata dah, kalau orang hok gini alergik dia. Alergik dia. Makan ubat tu kau sakit. Bekok habis dah. Jadi kau sakit. Tu silap mana? Silap ubat tu kau silap tubuh dia. Mesti dah kita kata silap tubuh dia. Tu bila lagu tu tak pelik lah kita kata dah. Jadi kau parut. Lama-lama kau parut penyakit. Tu. Padahal sepatutnya benda tu bagi manfaat dia. Tapi dia jadi berat. Sebab apa? Dia kena berubat dulu kita kata. Penyakit dia tu. Penyakit dia tu kena berubat dulu. Sebagaimana firman-Nya, innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Tugasmu, Tuhan kata kepada Nabi, hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru hari kiamat. Siapa dia orang yang takut? Orang kafir cara hari kiamat gapo ni? Azab kubur gapo tak cara. Bila lagu tu Nabi royak gapo pun dah. Ancamlah dengan neraka gapo. Dia tak percaya. Degih kau kita kata ancam dia tak degih. Dia tak percaya. Orang yang takut je. Orang percaya je sebenarnya. Maknanya orang percaya siapa dia? Orang yang beriman dah. Tu orang percaya. Orang percaya kepada Nabi je. Tu lah sebenarnya boleh manfaat. Kalau Nabi nak bagi ancaman ke gapo apa. Tidak orang kafir tu gerah lah gitu lah kita kata dah. Tu ada jenis apa ni? Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Mu ancam kamu tidak ancam meroyak. Kita kata gajah rimah ke apa? La yu'minu. Tidak akan beriman dia gitu. Tu maknanya tak masuk kita kata. Cocok obat bagi vitamin ke gapo. Dah dia tu begitu dah. Sakit dah kita kata. Cocok kau tak degi. Tu. Tak berguna. Innama anta munziru man yakhshaha. Hidayah ni. Berarti dia kata hidayah ni kepada orang bertakwa aja. Innama tunziru man ittaba'a dzikr. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan hak mendatangkan faedah hanyalah yang kau berikan kepada orang hak sedia menurut ajaran Al-Quran. Nampak? Innama tunziru man ittaba'a dzikr. Orang hak nak tunggu. Baru jadi.
Tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan ancaman kepada semua manusia. Disebutkan hanya orang bertakwa kerana mereka lah hok dapat ambil manfaat daripada peringatan tu. Daripada ancaman Nabi tu. Orang hok bertakwa ni lah. Tu. Hok degi kita kata tu. Hok jadi pedoman gapo Al-Quran gapo ni jadi pada orang hok bertakwa. Orang kafir tak soyak gapo dak kita kata sebelum ni. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama tunziru man ittaba'a zik. Orang hok ikut. Orang hok nak ikut, beri peringatan kepada orang hok sedia menurut. Orang hok tak sedia tak boleh. Tu. Semua dah. Jadi habis dulu situ. Jadi rasanya gitu dulu untuk kali ini sebab pada ni masuk alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Takut jadi panjang pada alladzina yu'minuna bil ghaib ni. Kutik-kutik dah tu. Hak tu. Wallahu a'lam. Jadi ada apa-apa persoalan serta ayat ni. Nombor berapa menghapus kesalahan Nombor 5 mendapat pengampunan tu. Nescaya mengadakan kebaikan petunjuk yang membezakan antara dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Nombor apa? Nombor 5 dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yakfir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Mana awak salah-salah dia aku kira apa. Ginilah kita kata dok. Bila seseorang itu bertakwa, bila seseorang itu bertakwa, kita kata mudah ya. Bila seseorang itu bertakwa ni makna dia takut. Bila takut. Kita kata dia dosa. Bila dia dosa contohnya dia akan minta ampun lah. Tu. Bila dia dosa, bila dia buat dosa, dia akan minta ampun. Bila dia buat maksiat, dia akan minta ampun. Tu maknanya sebab dia apa dia minta ampun tu? Sebab dia takut. Sebab dia takut. Takut kepada kita kata azab Allah lah. Takut kepada dosa. Sebab dia takut. Gitulah kira-kiranya. Jadi orang bertakwa ni makna dia antaranya. Jadi kalau lagu tu gak dapat kita fahami orang bertakwa ni ialah orang yang selalu minta ampun. Selalu kita kata inilah selalu bertaubat. Itu antara ciri-ciri orang bertakwa. Cumanya tak masuk orang bertakwa. Antara ciri-ciri dia ialah dia ni selalu minta ampun, selalu bertaubat, selalu menyesali lah kita kata dosa-dosa dia. Sebab tu Tuhan ampun dia. Dah muka dia minta ampun. Tu orang bertakwa. Gitulah. Yakin Allah tu mesti ampun. Kira-kiranya begitulah, moga Allah ni Ghafur. Yakinlah. Sebab dalam ayat Quran pun ada juga. Tu. Ayat Quran pun ada juga.
Minta ampunlah kepada Allah, nescaya Allah akan ampun. Kira-kiranya kita hak yakin lah. Boleh kata gitulah, kalau kita minta ampun, Tuhan akan ampun. Tapi ada syarat dia juga. Minta ampun Tuhan akan ampun ni. Gitu. Adalah syarat-syarat dia. Tapi yakinlah. Kira-kiranya sebab banyak laju. Banyak. Tuhan ni Ghafurur Rahim. Tuhan ni Tawwab. Innallaha kana tawwabar rahima. Innallaha kana ghafurur rahima. Banyak. Apa ni? Ciri-ciri dia lepas tu dalam Quran sendiri dia royak. Betul tak? Allah ni suka kepada orang apa ni? Minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah ni suka orang-orang hok minta ampun, orang-orang hok bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sebagainya lah. Kira-kira yang kena yakin lah. Gitu. Ada. Sebenarnya gitulah dah. Jadi kalau kita ada syarat dia, ada susah aku dah. Kalau dia minta apa? Kalau dia bertaubat kira-kiranya. Syarat dia bertaubat. Taubat. Itulah kita kata pengertian takwa ni payah juga kita nak royak sebab dia campur belaka. Bertakwa ni. Bertakwa ni bukan takut saja. Bertakwa ni tak mesti takut. Takut kepada azab Allah saja. Dia juga bertakwa ni. Kita kata kita jadi berani. Dengan bertakwa ni kita jadi berani. Itu bertakwa juga. Tu. Kerana kita takut itulah kita jadi berani. Ada. Kita kata apa orang tu apa ni? Dia berani, kita kata berani mati. Tidak. Perang ni mati dah kita kata dah. Berani mati syahid. Itu antara ciri-ciri orang yang bertakwa tu. Dia jadi berani. Padahal kan nak kira orang takut belaka mati tu. Tapi dia jadi berani. Boleh pergi. Tu padahal orang takut. Lebih-lebih lagi kita kata saya saja lah kira-kira dah. Kalau pergi perang ni mati syahid ni saya saja cari mati dah. Saya sajalah dari segi zahir dah. Kalau kita duduk senyap-senyap di rumah buat kerja masing-masing kita kata tak mati. Ni saya cari mati. Tu. Takutlah kira-kiranya mati ni tapi dia jadi berani. Tu bertakwa juga tu. Tu dia jadi berani. Jadi tak takut. Orang lain takut belaka. Bukan bermakna takut saja takwa ni tu. Dia banyak. Bertakwa ni tu dia jadi berani. Ada juga gitu. Tak. Kita jadi gede lagi. Kita jadi bertakwa ni kita jadi toksi. Ada juga toksi buat. Dengan kita bertakwa ni kita jadi toksi buat. Dengan bertakwa ni kita jadi harap, mengharap. Ada juga. Dengan bertakwa ni kita jadi macam-macam. Kita jadi takut salah satu. Takut kepada apa ni neraka. Yalah juga. Harap, kita jadi nak syurga Allah. Yalah juga takwa juga tu. Banyak takwa ni. Dia tidak sekadar beriman saja duduklah. Takwa ni banyak. Gitu. Lepas tu Ada lagi soalan?